Saya juga difahamkan bahawa masjid berhajat kalau boleh kita adakan sesi interaksi ataupun interaktif ataupun soal jawab selepas pembentangan saya. Jadi oleh kerana itu, saya rasa saya bentangkan untuk lebih kurang 30 minit dengan izin Allah. Kemudian kita buka peluang kepada tuan-tuan ataupun puan-puan yang ingin meluahkan pandangan, berkongsi pendapat, nak memberikan nasihat kepada yang lain, ataupun yang ingin bertanya apapun persoalan, mana yang boleh saya jawab nanti akan saya cuba jawab. Kalau mana yang saya tidak mampu, mungkin sebab saya tidak tahu, akan saya katakan saya tidak tahu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan majlis kita ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang warak dan tentang ihsan, bagaimana warak itu menjadi pegangan dalam kita membimbing diri kita sendiri, tetapi berihsan dalam kita memimpin orang lain. Pertama, ayo kita lihat balik apakah pengertian warak dan apakah mungkin yang boleh kita fahami daripada perkataan ihsan. Bila kita faham apa itu warak dan kita mengerti lebih kurang apa itu ihsan, maka bila kita bincangkan lebih lanjut lagi, kita dapat penjelasan dan pengetahuan insya-Allah. Pertama, perkataan warak. Kita selalu mendengar perkataan warak ini di seluruh orang. Malah kita juga mungkin dalam kehidupan selama ini kita pernah menuturkan perkataan warak. Dalam gambaran sebahagian orang mungkin memikirkan yang namanya warak ini ialah memelihara diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Bila kita tinggalkan benda yang kita tahu Allah haramkan, maka ada sebahagian orang mengistilahkan itu sebagai warak. Kalau dia nampak ada seorang insan berhadapan dengan satu perkara yang diketahuinya tidak diredai oleh Allah, dia tahu kalau dia buat perkara itu akan mendatangkan dosa di sisi Allah, lalu dia tinggalkan sebab takut dosa kepada Tuhan, maka ada orang kita kata itulah orang yang warak. Begitu tuan, ya kan? Nah, kalau itulah pengertiannya tidak jauh daripada apa yang memang dipegang oleh sebahagian besar ulama yang mengatakan bahawa yang namanya warak itu ialah tarku maharimillah, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Tetapi ada juga yang memberi pandangan agak lebih terperinci lagi, mengatakan kalau meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah itu memang semua mukmin dan semua muslim mesti lakukan, ya kan? Asal namanya orang Islam, mau tidak mau, susah ataupun senang, asal sahaja ada perkara haram dia mesti tinggalkan. Tetapi bila disebut perkataan warak, warak ini menunjukkan satu sifat yang lebih tinggi daripada orang Islam biasa. Jadi ada ulama mengatakan warak itu lebih daripada setakat meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Lalu mereka memberi pengertian bahawa yang namanya warak itu ialah meninggalkan segala perkara yang boleh membawa kepada mudarat hidup di akhirat. Cuba tuan-tuan ikuti ya. Kita kata menurut pengertian yang pertama tadi, ramai orang berpendapat namanya warak ialah tinggalkan perkara yang Allah haramkan. Jelas kan? Tapi ada ulama mengatakan dia lebih tinggi daripada setakat meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Jadi mereka mengatakan yang namanya warak itu ialah meninggalkan apa sahaja perkara yang dirasakan boleh membawa mudarat hidup di akhirat nanti. Ada beza tak tuan-tuan? Cuba kita fikirkan. Ada beza tak perkara Allah haramkan dengan perkara yang dirasakan akan membawa mudarat hidup di akhirat? Ada beza. Nah, di sini para ulama sebagainya menguraikan yang namanya warak. Kadang-kadang ada perkara itu tidak diharamkan Allah, dengan jelas tidak ada pengharamannya, tetapi dirasakan kalau dibuat mungkin tidak ada faedahnya, membuang masa walaupun tidak haram, boleh menyusahkan kita bila balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam alam akhirat nanti. Sebab bila nak balik kepada Allah, kita ni nak ditimbang, nak
disim, nak dihisab antara amalan soleh dengan amalan mungkar, ya kan? Bila buat pertimbangan, maka yang kita tahu kalau amalan-amalan soleh ini itu lebih berat daripada amalan mungkar, maka tempatnya dalam syurga. Tapi kalau amalan mungkar itu lebih berat daripada amalan soleh, maka dibimbangi akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu kan kita jelas. Tapi kalau ada manusia ataupun ada insan masa hidupnya amalan yang haram itu tak banyak buat. Dia banyak buat benda yang mubah. Mubah ni maknanya benda harus. Allah tak larang, nak buat dipersilakan. Tapi para ulama mengatakan orang yang warak ialah yang harus ni pun jangan buat banyak sangat. Sebab kalau yang harus itu banyak sangat dilakukan, walaupun asalnya tidak berdosa, tapi rugi. Kenapa rugi? Sebab masanya habis buat benda yang harus, padahal benda harus itu tak ada pahala. Lebih baik masa yang ada itu diusahakan diisi dengan benda yang memang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Jadi kita nampak perbezaannya. Ya, kalau ulama golongan pertama dia kata warak itu ialah tinggalkan benda yang Allah haramkan. Tapi ada ulama golongan kedua mengatakan warak itu lebih tinggi. Diminta kerjasama, ada yang hendak keluar, keretanya ada yang menghalang. Saya sebutkan nomornya SFP 408C. SFP 408C kita kerjasama dapat penilaluan sekejap kepada kereta yang nak keluar. Terima kasih. Mana? Kita katakan tadi ada sebagian ulama mengatakan warak maknanya tinggalkan perkara yang Allah haram. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan warak lebih tinggi. Bukan setakat yang haram ditinggalkan, tetapi yang harus pun, yang asal tak berdosa jangan buat terlalu banyak. Sebab dia akan membawa susah di akhirat. Bila nanti dibuat pertimbangan, amal mungkarnya ada, amal solehnya tak banyak. Kenapa tak banyak? Pasal masanya habis buat benda yang harus. Bahawa itu aja ada ulama mengatakan. Dan ada yang meletakkan lagi pengertian, mengatakan yang namanya warak ialah orang yang mengetatkan dirinya dalam agama. Kalau misal kata orang biasa-biasalah, orang Islam ataupun orang beriman, kalau kita kata average purata tahap yang diterima masyarakat, beginilah dah baiklah namanya. Solat 5 waktu alhamdulillah buat, ya kan? Puasa Ramadan buat, haram ditinggalkan, itu dah baguslah. Tapi kalau orang yang namanya warak, mengikut pengertian golongan ulama yang berikutnya, dia kata namanya warak tu dia mesti above average. Dia lebih ketatkan dirinya. Maknanya orang yang warak itu bukan setakat yang wajib dilakukan, tetapi berusaha supaya masa dan usia yang Allah anugerahkan diisi juga dengan seberapa banyak amalan sunnah. Bukan setakat yang haram ditinggalkan, tetapi mana sahaja yang makruh walaupun tidak berdosa, tetapi dia tahu tidak disukai dan malah dibenci Allah, maka dia tinggalkan. Ada perkara syubhat. Perkara syubhat ini perkara yang tak jelas. Nak kata dia halal, dalil halalnya tak jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata haram pun tak ada dalil jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samar-samar, macam halal, macam tidak, macam haram, macam boleh. Nah, orang yang warak perkara syubhat itu walaupun tidak jelas haramnya, tetap dia tinggalkan. Jadi dia lebih tinggi, dia above average, lebih tinggi daripada yang purata biasa, tahap orang yang mengaku sebagai orang Islam. Ya. Jadi rumusannya kalau kita nak kata orang warak ini ataupun orang yang berlaku warak ialah orang yang memilih tahap lebih tinggi daripada sekadar cukup makan dalam urusan agama. Istilah cukup makan kan biasa kita gunakan, ya. Ibadat tak cukup yang wajib, tambah dengan yang sunnah. Ada perkara yang walaupun tidak jelas haram, tapi ada keraguan, takut, bimbang, tinggalkan. Ada perkara yang makruh, walaupun buat tidak berdosa, tapi dia tahu Allah tak suka. Allah kata kalau tinggalkan lagi bagus. Sebab itu kalau tinggalkan yang makruh Allah beri pahala, dia tinggalkan. Itu namanya warak.
Ya kan? Ada perkara yang memang harus, tidak ada masalah, bukan haram, bukan makruh pun, tapi dia tak nak buat banyak-banyak sebab dia tahu masanya sikit, usianya singkat, takut-takut besok dipanggil Allah kembali ke rahmatullah, takut-takut bekalan amal soleh tidak cukup banyak, maka masanya lebih suka diisi dengan perkara yang memang Allah suka daripada diisi dengan perkara yang tidak mendatangkan pahala walaupun tidak berdosa. Jelas tak tadi ya? Itu pengertian wara secara umumnya. Nah, bila kita kata ihsan, namanya ihsan itu ialah sesuatu perasaan dalam hati, dalam diri kita penuh dengan keprihatinan, kelembutan, kasih sayang. Penuh dengan perasaan kasihan. Itu ihsan. Ya. Penuh dengan kebaikan. Bila kita melihat seseorang, kita melihat dia dalam keadaan memerlukan sesuatu, kita prihatin, kita tumpang sedih, kita cukup ataupun kita kata kita ini menumpang rasa dicubit juga, walaupun yang sakit sebenarnya dia, maka kita mengusahakan supaya dapat melakukan sesuatu untuk meringankan kesakitan dan bebanannya tadi. Itu namanya ihsan. Seorang yang dalam keadaan kesempitan, apabila berhutang sebagai contoh, ada masanya dia belum mampu untuk membayar hutangnya. Lalu orang yang pihak meminjamkan tadi, walaupun dah sampai masa yang dijanjikan, katalah yang meminjamkan $5,000 pakai dulu lah, anaknya nak kahwin, mungkin belanjanya tak cukup, pakai dulu janji. Nanti cukup setahun, insyaAllah bayar balik. Tak minta bunga tak apa, takut interest jadi riba. Saya pinjamkan $5,000, Tuan Haji bayar balik $5,000. Nanti pun 12 bulan. Dah lepas 12 bulan, Tuan Haji ini pun masih belum cukup kecukupan uang untuk membayar hutang. Lalu yang namanya ihsan ialah orang yang tadi meminjamkan, dia katakan tak apalah Tuan Haji, walaupun kita janji cukup setahun, tapi Tuan Haji masih belum boleh bayar lagi. Nantilah bila senang Tuan Haji ada kelebihan bayarlah, insya-Allah saya terima. Itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Lebih besar ihsan lagi, tak apalah Tuan Haji, $5,000 tu kira sedekah aja lah. Mudah-mudahan Pak Haji doakanlah saya supaya saya dapat balik daripada sumber yang lain lebih daripada $5,000. Itu lebih lagi ihsannya. Seorang suami sebagai contoh, apabila dalam kehidupan berumah tangga cukup mengambil kira perasaan isteri, cukup mengambil kira bila isteri penat, bila isteri perlukan bantuan, bila isteri sedang sakit, bila isteri sedang pening, bila isteri sedang dirundung kerungsingan sebagai contoh. Nah, bila kita prihatin sebagai suami dan kita tidak melakukan sesuatu yang menambahkan lagi kesedihan dan keperitan isteri, itu namanya ihsan. Jadi bila kita bincang tentang wara dengan ihsan, wara kita mengetatkan diri dalam pengamalan agama, ihsan kita memberikan kelonggaran kepada orang lain dalam beragama. Ya, mudah-mudahan kita dapat dipahami. Ini bahagian pertama, apa yang kita maksudkan dengan wara dan apa yang kita fahamkan melalui ihsan. Kalau kita nak lihat sebagai contoh untuk lebih jelas lagi, yang namanya wara biasanya para ulama akan kaitkan dengan sepotong hadis yang sangat masyhur, termasuk salah satu daripada hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa hadisnya? Hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sebagai bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mushtabihat. Di antara yang halal jelas dengan yang haram jelas ada perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai manusia yang tak tahu dengan pasti kedudukan benda yang syubhat ini bagaimana hukumnya. Maka kata Nabi, faman taraka syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang pelihara dirinya, menjauhkan diri daripada perkara syubhat, tidak mampu dilakukan, maka dia telah memelihara dirinya dan juga maruah dirinya, memelihara agamanya. Ya. Walaupun tak jelas haram, dia tinggalkan. Maka kata Nabi, orang ini telah memelihara dan membimbing